Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar mata pelajaran Kesultanan Islam Johor, pelajaran yang kedua, Kerajaan Johor Moden. Okey, murid-murid boleh rujuk kitab bermula pada halaman 9. Datuk Temenggung Daing Ibrahim ditabal sebagai Temenggung Johor pada 19 Ogos 1841 Miladiah. Baginda mengasaskan birokrasi Kerajaan Johor dengan menubuhkan pejabat raja, pejabat bakal raja dan pejabat menteri di Teluk Belanga, sekaligus melonjakkan Johor ke era kemodenan. Pada 10 Mac 1855 Miladiah telah termeterai persetiaan Sultan Ali Iskandar Shah, Sultan Johor dengan sukarela menyerahkan kerajaan dan negeri Johor kecuali jajahan Kesang. Ketuanan negeri Johor berpindah kepada dinasti Temenggung, dengan itu tamatlah pemerintahan dinasti Bendahara. Datuk Temenggung Tun Daing Ibrahim Seri Maharaja iaitu pengasas Johor Moden. Tahun pemerintahannya bermula pada tahun 1855 hingga 1862. Seterusnya, Kesultanan Johor Moden disambung oleh Sultan Abu Bakar Ibni Almarhum Temenggung Daing Ibrahim. Tahun pemerintahan bermula 1862 hingga 1895. Seterusnya, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar. Pemerintahan bermula 1895 hingga 1959. Seterusnya, Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pemerintahan pada 1959 hingga 1981. Dan seterusnya, Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail. Pemerintahan pada 1981 hingga 2010. Dan seterusnya, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Tahun pemerintahan bermula 2010 hingga kini. Pusat pemerintahan Kerajaan Johor Moden pada tahun 1841 Miladiah, Datuk Temenggung Daing Ibrahim ditabal sebagai Temenggung Johor oleh Sultan Johor Riau Lingga. Baginda bersemayam di Teluk Belanga. Baginda berusaha mempelajari bahasa Inggeris serta mendalami pengurusan perdagangan daripada pegawai-pegawai syarikat India Timur. Kedudukan Teluk Belanga di Singapura iaitu di bahagian Temasek. Baginda menerima pengiktirafan dan kepercayaan British di atas kejayaan memusnahkan kegiatan lanun di perairan Singapura dan Kepulauan Riau. Baginda juga berusaha menambah hasil negeri dengan meneroka hutan belantara di Tanah Besar Johor dan menjalankan perniagaan hasil hutan seperti damar, rotan, buah-buahan dan ketataban. Sebaik sahaja Ketuanan Negeri Johor berpindah kepada Baginda pada tahun 1855 Miladiah, Temenggung dan pengikutnya berlayar dari Teluk Belanga dengan kapal menuju ke Tanah Besar Johor. Mereka mendarat di Tanjung Puteri lalu menaikkan dan mengibarkan bendera Johor sebagai simbol ketuanan. Temenggung melantik Encik Dapat bin Muhammad Saleh yang merupakan seorang pengikut baginda yang setia dan berkebolehan untuk menguasai pembinaan pejabat, rumah kediaman dan pusat perniagaan. Penempatan itu dinamakan Iskandar Puteri iaitu gabungan nama Temenggung Ibrahim Iskandar dan Tanjung Puteri. Baginda amat prihatin terhadap kebajikan rakyat. British mentadbir Singapura dengan menggunakan sistem dan undang-undang barat yang menyulitkan rakyat. Pada tahun 1858 Miladiah, Baginda memindahkan sebahagian rakyat dan pusat pemerintahan dari Teluk Belanga ke Iskandar Puteri. Pada 1 Januari 1866 Miladiah bersamaan 12 Syakban 1282 Hijriah, Maharaja Abu Bakar menukar nama Iskandar Puteri kepada Johor Bahru sebagai perbezaan nama Johor Lama pada zaman Kesultanan Melaka. Johor Bahru diisytiharkan sebagai Ibu Negeri Johor dan kekal hingga kini. Okey, sekarang kita akan lihat kegemilangan Kerajaan Johor Moden.
Maharaja Abu Bakar memperkasakan pembangunan ekonomi yang diasaskan oleh Temenggung Ibrahim dengan memperluaskan tanaman dan perniagaan gambir dan ladi hitam secara komersial. Ini menjadikan Johor pemegang monopoli dalam perdagangan antarabangsa komoditi tersebut. Sultan Abu Bakar dinobatkan sebagai Bapa Johor moden kerana baginda berjaya merancang, melaksana dan memimpin negeri Johor ke arah kemodenan melalui inovasi pengurusan, pentadbiran teknikal dan sosial. Johor merupakan negeri pertama menubuhkan sistem pentadbiran demokrasi berasaskan peraturan dan undang-undang, iaitu dengan menubuhkan sebuah Jumaah Menteri mengandungi 12 orang cendekiawan Melayu yang menasihati dan bersama-sama baginda mentadbir negeri Johor. Selain itu, pada tahun 1873 Miladiah, Sultan Abu Bakar mewujudkan sebuah Dewan Negeri yang mengandungi 21 orang Melayu, termasuk ahli-ahli Jumaah Menteri dan 2 orang pemimpin Cina. Ia menjadi satu forum bagi setiap ahli boleh berbahas, bertukar fikiran, merancang dan melaksanakan dasar tanpa diganggu oleh pihak luar. Sistem pentadbiran dan pengurusan kerajaan diperkasakan dengan menubuhkan pejabat kerajaan seperti perbendaharaan, tanah dan ukur, kerajaan raya, pelajaran, pejabat agama, kesihatan, polis, kehakiman, penjara, pejabat cukai dan jabatan laut. Semua ini diketuai oleh pegawai Melayu. Antara inovasi teknikal yang diperkenalkan oleh Sultan Abu Bakar adalah sistem kereta api, bagi memberi kemudahan pengangkutan orang ramai dan pemunggahan hasil pertanian. Sistem ini termasuk kereta api kayu dari Johor Bahru ke Sekudai dan kereta api kerajaan Muar dari Bandar Maharani ke Sungai Pulai Muar. Infrastruktur lain yang dipelopori oleh Sultan Abu Bakar bagi menjana kemajuan ekonomi termasuk pembinaan jalan raya, jeti, dermaga dan bekalan air bersih. Sultan Abu Bakar memberi keutamaan kepada pelajar anak-anak Melayu dengan mengadakan sekolah Melayu, sekolah agama dan sekolah Inggeris. Sultan Abu Bakar berjaya menubuhkan kerajaan Melayu Islam di mana raja adalah ketua agama Islam. Sultan Abu Bakar dan Jumaah Menteri telah menggubal dan memasyhurkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor secara rasmi dan bertulis pada 14 April 1895 Miladiah. Dengan adanya Undang-Undang Tubuh ini, Johor menjadi negeri pertama yang mempunyai perlembagaan bertulis yang bertujuan memberi pengiktirafan dan perlindungan dalam sistem pentadbiran negeri Johor. Pada tahun 1866, 1874, 1885, 1890 dan 1895 Miladiah, Sultan Abu Bakar telah membuat 5 pelayaran menjelajah England, Eropah, Mesir dan Turki. Pada tahun 1883 Miladiah, baginda ke Jepun dan Timur Jauh untuk memperkenalkan Johor dan kuasa politiknya serta memperkasakan hubungan perdagangan antarabangsa. Johor mengambil bahagian secara aktif dalam pameran perdagangan antarabangsa dengan negara lain, antaranya England, Paris, Sydney, Melbourne dan lain-lain. Semua perancangan dan tindakan, khususnya pemasyhuran Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu benteng yang kukuh membolehkan Sultan Abu Bakar mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negeri Johor daripada cita-cita penaklukan British selama 33 tahun berturut-turut. Melalui perjanjian setia pada 11 Disember 1885 Miladiah, Johor dibenarkan menubuhkan pasukan askar timbalan setia negeri pada tahun 1886 Miladiah. Sejarah Johor merakamkan bahawa Kesultanan Johor moden telah memaktubkan Johor Bahru sebagai ibu negeri Johor pada tahun 1866 Miladiah. Setelah itu, mengasaskan pembukaan Bandar Maharani pada tahun 1887 Miladiah bersempena nama Permaisuri Sultanah Fatimah.
Namun begitu, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah memberi perkenan memasyhurkan Bandar Maharani Muar sebagai bandar diraja pada 24 November 2012 Miladiah. Alhamdulillah, telah selesai untuk pelajaran kita hari ini, iaitu mengenai Kerajaan Johor Moden. Semoga murid-murid diberikan kefahaman yang baik, insya-Allah. Terima kasih.